Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Dr. Khairul Faiz selaku pensyarah kumpulan F, yang dihormati ahli-ahli panel yang bijak dalam melontarkan kata-kata, yang dikasihi sidang hadirin yang sudi hadir mendengar forum kumpulan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum Malaysia Madani. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini berkumpul memeriahkan suasana untuk menyaksikan sebuah forum yang akan membahaskan isu yang semakin hangat diperkatakan di semua media sosial mahupun di kaca televisyen. Saya Yasmin Azhar selaku moderator anda pada hari ini akan bersama-sama dengan warga Dewan untuk mendengar segala perbahasan sekaligus mempengerusikan forum kita pada malam yang mulia ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang cantik bergaya pada hari ini, izinkan saya mengupas serba sedikit tentang mauduk bual bicara forum kita pada hari ini. Seperti yang sedia maklum, mauduk forum kita pada hari ini berkisar tentang tolak Melayu, utamakan Inggeris. Isu bahasa asing dijulang dalam kalangan generasi muda. Peredaran masa menyaksikan kesan globalisasi dan percampuran budaya di seantero dunia mewujudkan fenomena penggunaan bahasa asing ataupun lebih tepat lagi bahasa Inggeris sebagai bahasa bualan seharian terutamanya dalam kalangan generasi muda. Mungkinkah kita lupa bahawa bahasa Melayu dikenali sebagai lingua franca suatu ketika dahulu? Suka saya kongsikan fakta yang menarik berkenaan dengan bahasa Melayu, iaitu sehingga kini terdapat seramai 250 juta orang penutur bahasa Melayu sekaligus mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kelima terbesar di dunia. Walau bagaimanapun, generasi muda zaman sekarang lebih memilih ataupun selesa untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Hal ini telah menyebabkan jumlah penutur bahasa Melayu jatuh merudum dari tahun-tahun sebelumnya. Memetik kata Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah, fenomena globalisasi dan pendigitalan yang semakin pesat telah mengubah lanskap penggunaan bahasa Melayu. Tambahnya lagi, generasi muda kini lebih selesa menggunakan bahasa asing sebagai medium perantaraan. Ini tidak kecuali kepada penjawat awam terutamanya dalam kalangan generasi muda. Jelaslah bahawa isu yang kami ingin katakan pada hari ini bukanlah isu yang baru saja muncul ataupun sekadar ingin memanaskan keadaan. Namun ianya sudah lama dipersoalkan dalam mana-mana perbahasan dan perdebatan. Bak kata pepatah, tak tumbuh tak melata, jika tak sungguh kami tak kata. Sedar tak sedar, sungguh panjang celoteh saya dalam mengupas serba sedikit tentang bahasa Melayu. Kini tibalah masanya untuk saya memperkenalkan ahli panel kita yang hebat-hebat ini. Di sebelah kanan saya merupakan Presiden Kelab Lingua Franca iaitu Cik Izzati dan Cik Ima yang merupakan wakil pelajar daripada Universiti Utara Malaysia. Di sebelah kiri saya pula merupakan pensyarah kanan Fakulti Bahasa Dr. Aziza dan di hujung sana ialah penulis blog terkenal tanah air Cik Nabila. Saya sangat teruja untuk mendengar diskusi isu kita dengan lebih mendalam bersama panel-panel hebat kita pada hari ini. Nampaknya semua hadirin pun bersemangat ya pada hari ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk membuka tirai forum dengan meminta pendapat panel pertama kita tentang peningkatan penggunaan bahasa asing dalam masyarakat kita. Adakah ia memberi manfaat atau mendatangkan kelemahan? Dipersilakan panel kita yang pertama iaitu Cik Izzati. Terima kasih saudara moderator kita Yasmin Azhar. Peningkatan penggunaan bahasa asing dalam masyarakat kita telah menjadi isu yang menarik perhatian ramai. Fenomena ini telah mencetuskan perbincangan mengenai manfaat dan kelemahan yang dikaitkan dengan pengaruh bahasa asing terhadap budaya dan identiti bahasa Melayu. Oleh itu, adalah penting untuk meneliti dengan teliti kedua-dua aspek ini dan merenungkan impak jangka panjang daripada perubahan ini kepada masyarakat kita. Peningkatan penggunaan bahasa asing dalam masyarakat kita telah membawa manfaat dan kelemahan yang perlu kita pertimbangkan. Secara positif, bahasa asing dapat membuka pintu kepada peluang global dan memperluas jaringan komunikasi antarabangsa. Penggunaan bahasa Inggeris sebagai contohnya memudahkan akses kepada sumber maklumat global, pembelajaran dalam bidang sains dan teknologi, serta kemajuan profesional dalam pasaran kerja yang semakin bersepadu secara global. Walau bagaimanapun, terdapat kebimbangan yang muncul mengenai implikasi penggunaan berlebihan bahasa Inggeris terhadap penggunaan bahasa Melayu. Penggabaian atau penurunan penggunaan bahasa Melayu boleh menyebabkan pengurangan keupayaan untuk menyampaikan maklumat, menyokong identiti kebangsaan dan mengekalkan warisan budaya kita. Selain itu, kurangnya kemahiran dalam bahasa Melayu di dalam generasi muda dapat mengakibatkan kesenjangan budaya dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh itu, perlu ada keseimbangan yang bijak antara penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sementara
kita harus menggalakkan pembelajaran bahasa asing untuk menyediakan masyarakat dengan peluang global. Juga penting untuk memperkuatkan penggunaan dan pengajaran bahasa Melayu dalam pendidikan formal dan dalam kehidupan seharian. Langkah ini boleh melibatkan promosi budaya bacaan dalam bahasa Melayu, peningkatan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang menarik, serta penekanan ke atas kepentingan menjaga kepelbagaian bahasa dan budaya kita. Baiklah, itu sahaja yang boleh saya rungkaikan mengenai soalan saudari. Wah, penerangan yang sangat mendalam dan teliti dari Cik Izzati. Terima kasih atas perkongsian pendapat tersebut. Seterusnya, dalam kita berbual tentang bahasa Melayu ni, apa kata kita dengarkan pula takrifan kepentingan memartabatkan bahasa Melayu daripada Cik Ima. Silakan Cik Ima. Okey, terima kasih saudari moderator yang saya hormati, ahli panel dan para hadirin sekalian. Okey, sebenarnya saya ingin kupaskan ini tak jauh larinya daripada Cik Izzati, sorry. Okey, apakah sebenarnya yang dikatakan kepentingan bahasa Melayu? Okey, adakah dari adabnya ataupun dari penuturnya? Jadi saya ingin kongsikan sedikit kepentingan memartabatkan bahasa Melayu, terutamanya oleh kita lihat selama hampir setengah abad negara menikmati kemerdekaan. Bahasa Melayu telah menjadi salah satu asas pembinaan negara yang penting melalui 3 fungsi, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Memetik dari akhbar berita harian, bekas Perdana Menteri kita sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, rakyat perlu ada jati diri martabat bahasa Melayu. Beliau menegaskan bahawa terdapat banyak negara yang mencapai satu maju dengan mendaulatkan bahasa sendiri. Seperti yang kita dapat lihat sendiri, iaitu negara Jepun. Okey. Seterusnya ingin saya merungkaikan kepentingan memartabat bahasa Melayu. Bahasa adalah asas kepada identiti budaya dan komunikasi dalam sesuatu masyarakat. Di bawah ini adalah beberapa aspek penting yang menunjukkan kepentingan memartabatkan bahasa Melayu. Antaranya pendidikan yang berkualiti. Bahasa Melayu adalah bahasa pengantar dan sistem pendidikan di Malaysia. Memartabat bahasa Melayu membantu memastikan para pelajar mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa kebangsaan ini. Penggunaan bahasa yang betul dalam pendidikan meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik pelajar serta memudahkan proses pembelajaran. Seterusnya, meneruskan warisan budaya. Okey, bahasa Melayu merupakan perwujudan penting daripada warisan budaya kita. Ia mengandungi nilai-nilai tradisional dan norma-norma sosial masyarakat kita. Dengan memartabat bahasa Melayu, kita menyokong usaha meneruskan warisan budaya kita kepada generasi akan datang. Seterusnya, komunikasi dalam masyarakat. Bahasa Melayu adalah bahasa utama dalam komunikasi di kalangan rakyat Malaysia. Memartabatkan bahasa ini menggalakkan kecekapan komunikasi dalam masyarakat. Ini penting untuk memastikan pencapaian maklumat yang tepat, berkesan serta mengurangkan kekeliruan dalam masyarakat. Okey, seterusnya, keutuhan dalam pemerintahan dan undang-undang. Okey, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dalam bidang pemerintahan serta maupun undang-undang. Okey, memartabatkan bahasa Melayu akan meningkatkan keberkesanan dan kejelasan dalam proses penguatkuasaan undang-undang serta menyampaikan perkhidmatan awam. Okey, seterusnya, hubungan antarabangsa. Memartabat bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam mempromosikan budaya Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu membantu memperkuatkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara berbahasa Melayu dan juga dengan dunia luar. Okey, kesimpulannya, dengan kita memartabatkan bahasa Melayu adalah kunci untuk kita membina negara bersatu, berdaya saing dan maju. Dan ia memainkan peranan penting dalam identiti kebangsaan, kesatuan sosial dan pembangunan sosial serta ekonomi negara-negara yang menggunakannya. Oleh itu, usaha untuk memelihara, memperkukuh dan menghargai bahasa Melayu adalah penting, terutamanya bagi anak muda yang akan memerintah negara ini dan juga untuk kesejahteraan masyarakat di rantau ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih saudari. Sungguh bermakna baik-baik kata dari Cik Ima dalam mentakrifkan kepentingan memartabatkan bahasa Melayu. Betapa pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia terutamanya dalam memartabatkan bahasa Melayu. Saya dapat beberapa info daripada Cik Ima tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu, iaitu pendidikan yang berkualiti, penerusan warisan budaya, komunikasi dalam masyarakat, hubungan antarabangsa dan juga keutuhan dalam pemerkasaan undang-undang. Seterusnya, saya menjemput Yang Bersaha Dr. Aziza untuk memperjelaskan mengapa bahasa Melayu lebih diperlukan berbanding bahasa asing dalam sistem pendidikan di Malaysia. Okay, terima kasih saudari moderator majlis, rakan panel dan hadirin yang dihormati.
Sangat menarik soalan yang diajukan saudara kita, iaitu mengapa bahasa Melayu lebih diperlukan berbanding bahasa asing lain dalam sistem pendidikan di Malaysia. Isu tentang penggunaan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan telah menjadi cabaran kepada penggunaan bahasa Melayu dalam percakapan harian. Sejak tahun 2003, kerajaan memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara dalam mata pelajaran yang berkenaan dengan sains dan matematik. Penggunaan bahasa Inggeris dalam sistem pembelajaran sememangnya memberi manfaat kepada pelajar. Namun ia sedikit sebanyak memberi impak negatif kepada penggunaan bahasa Melayu, terutamanya dalam percakapan harian. Jika kita perhatikan pada zaman sekarang ini, banyak sekolah, IPT dan IPTS, bahkan prasekolah juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi di dalam kelas. Ia sangat jelas jika dari awal persekolahan telah diterapkan penggunaan bahasa Inggeris, bagaimana dengan bahasa Melayu? Untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat, kita perlu bermula dari peringkat kanak-kanak lagi. Walaupun bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa, namun kita tidak boleh mengetepikan bahasa kebangsaan dari bahasa asing yang lain. Hal ini kerana penguasaan bahasa Melayu ini dapat mengelakkan wujudnya isu bahasa rojak, penindasan bahasa Melayu dan seumpamanya. Orang Melayu kita dilihat lebih mementingkan bahasa Inggeris kononnya untuk mengantarabangsakan Malaysia dan dikenali dunia, lalu mengabaikan aspek penting dalam menguasai bahasa sendiri. Rakyat Malaysia haruslah fasih dan menguasai bahasa Melayu, tidak kira bangsa Melayu, Cina ataupun India. Kerana terdapat segelintir masyarakat yang masih belum menguasai bahasa Melayu dengan mantap. Pokoknya, kita perlu adil kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Walaupun dalam akta dan perlembagaan tidak termaktub setiap warga negara perlu menguasai dan fasih berbahasa Melayu, rakyat Malaysia harus ada kesedaran untuk melazimi bahasa Melayu sebagai resam utama kehidupan. Sebab kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjuk. Terima kasih. Terima kasih Dr. Aziza atas penjelasan yang amat mendalam tentang soalan saya sebentar tadi. Seterusnya, soalan saya kepada panel kita yang keempat ini, iaitu Cik Nabila, mungkin agak bertentangan dengan soalan saya kepada panel 1 dan 2, tapi ia berkait rapat dengan keterangan yang diberi oleh panel yang ketiga. Oleh itu, soalan saya ialah, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan remaja, terutamanya pelajar? Silakan Cik Nabila. Okey, terima kasih kepada moderator kita atas persoalan yang diujarkan. Malaysia kini berhadapan dengan cabaran era globalisasi yang kini semakin rancak merentas di Malaysia. Negara kita perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia untuk menjadi sebuah negara yang membangun. Menurut Abdul Rashid, bahasa Inggeris adalah bahasa yang menyalurkan pemikiran dan budaya amat penting untuk pemodenan dan kemajuan masyarakat Malaysia. Tetapi, kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya pelajar yang berwarga negara Malaysia, perlulah memartabatkan bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu, walaupun dunia menekankan penggunaan bahasa Inggeris itu sangat penting. Jadi, pada pendapat saya, penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang umumnya mempengaruhi penguasaan bahasa Inggeris. Dalam era globalisasi, bahasa Inggeris telah menjadi bahasa komunikasi internasional yang dominan di berbagai bidang seperti bisnes, ilmu pengetahuan, teknologi dan hiburan. Sebagai hasilnya, ada peningkatan permintaan untuk penguasaan bahasa Inggeris yang baik, terutama di kalangan profesional dan dunia kerja. Hal ini mengakibatkan memungkinkan akses yang lebih mudah dan luas terhadap konten dalam bahasa Inggeris. Pelajar dapat mengakses maklumat, program televisyen, filem dan muzik dalam bahasa Inggeris dengan mudah melalui internet dan media sosial. Ini dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu dalam konteks digital. Seterusnya, sistem pendidikan yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran atau memberikan lebih banyak penekanan pada penguasaan bahasa Inggeris juga dapat mempengaruhi peranan bahasa Melayu dalam masyarakat. Jika bahasa Inggeris digunakan secara luas dalam sistem pendidikan, maka pelajar akan cenderung lebih terampil dalam bahasa tersebut dan mungkin kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa Melayu. Akhir sekali, sikap pelajar itu sendiri menentukan faktor yang tidak kurang pentingnya terhadap penggunaan pembelajaran menggunakan bahasa Inggeris. Pelajar pada dasarnya mengetahui tentang perubahan-perubahan yang bersifat global dan perlu meningkatkan kemahiran berbahasa Inggeris. Kepentingan bahasa Inggeris pada masa kini lah menyebabkan pelajar bertukar arah untuk mendalami bahasa Inggeris. Sikap pelajar yang mendapat pengalaman dari membaca surat khabar, novel dan menonton filem-filem dari televisyen membantu pelajar untuk memahami penguasaan bahasa Inggeris. Untuk membentuk sikap pelajar yang cemerlang, minat terhadap bahasa Inggeris perlu dirubah, yakni meminatinya untuk memberi sesuatu kekuatan yang mendorong untuk melaksanakan dan berusaha agar ianya berlaku tanpa sebarang paksaan. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Nabila yang telah mengupas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan remaja. Sedih rasanya bila memikirkan para belia zaman sekarang yang telah membuat pilihan untuk mengutamakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Selain daripada itu, selain mengupas tentang faktor-faktor, eloklah juga kita mendalami kesan yang bakal dialami oleh semua jika bahasa Inggeris masih dijulang.
Oleh itu, soalan saya kepada Dr. Aziza, mohon Yang Bersalah Doktor perincikan lagi kesan-kesan negatif sekiranya masyarakat kini lebih mengutamakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Silakan Doktor. Okey, baiklah saudari moderator. Saya teruskan kepasan berhubungan kesan negatif sekiranya masyarakat kini lebih mengutamakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Ahli panel dan sidang hadirin sekalian, adakah dapat memberi manfaat kepada negara jika masyarakat lebih mengutamakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu? Mungkin ia bagi segelintir bidang pekerjaan, namun bukanlah sebagai bahasa komunikasi harian. Kita di negara Malaysia, mengapa harus mengutamakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu? Walau bagaimanapun, generasi kini lebih suka menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi berbanding bahasa Melayu, dan ia secara langsung memberi impak negatif kepada penggunaan bahasa Melayu di negara ini. Terdapat banyak kesan negatif jika masyarakat lebih mengutamakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Kesan utamanya ialah bahasa Melayu akan dipinggirkan. Pada zaman sekarang ini, mengajar anak-anak seawal 4 tahun berbahasa Inggeris menjadi trend dalam kalangan ibu bapa. Tindakan itu sememangnya akan memberi impak negatif pada penggunaan bahasa Melayu. Ibu bapa pada masa kini lebih gemar menyajikan buku-buku dalam bahasa Inggeris berbanding dalam bahasa Melayu kepada anak mereka. Dan bahasa Inggeris juga dijadikan sebagai bahasa utama dalam medan bacaan dan komunikasi mereka. Jika seawal umur 4 tahun sudah diajar menggunakan bahasa Inggeris, bagaimana pula dengan bahasa Melayu? Saya khawatir dalam 1 dekad akan datang, bahasa Melayu akan mengalami kejatuhan yang sangat memalukan dan tidak lagi diangkat sebagai bahasa utama di Malaysia. Selain itu, akan timbulnya bahasa rojak dalam kalangan masyarakat. Bahasa rojak digunakan secara meluas, terutamanya dalam kalangan remaja bandar di Malaysia. Sekaligus membimbangkan orang dewasa tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul. Bahasa rojak ini boleh menjejaskan kedudukan bahasa Melayu dan seterusnya negara memiliki bangsa yang gagal berkomunikasi dengan baik. Penasihat kerajaan dalam hal ehwal sosial dan kebudayaan, Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata, pemegang dasar harus membuat pendekatan yang jelas supaya bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan diangkat menjadi bahasa komersial dalam semua urusan. Tegasnya, bahasa Melayu tidak pernah menjadi penghalang kepada kemajuan rakyat Malaysia. Bahasa Melayu mampu mendidik rakyat Malaysia serta generasi akan datang dalam apa jua cabang ilmu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Bersalah Dr. Aziza atas penerangan yang sangat mendalam. Saya juga merasakan bahawa bahasa Melayu akan lupus di zaman sekiranya masyarakat masih alpa dan buta tentang kehilangan bahasa Melayu ini. Baiklah, saya teruskan lagi dengan memberikan soalan dan membuka kepada semua panel jika ingin berkongsi pendapat. Soalan saya berbunyi, mengapakah bahasa Melayu dikuatiri tidak lagi menjadi bahasa utama masyarakat sekarang? Silakan ahli panel yang ingin berkongsi pendapat. Soalan yang amat menarik daripada moderator kita pada hari ini. Saya berminat untuk memberikan ulasan tentang persoalan mengapa bahasa Melayu dikuatiri tidak lagi menjadi bahasa utama masyarakat sekarang. Okey, selepas 64 tahun merdeka dan 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, kita masih bergelut untuk memartabatkan kedudukan bahasa Melayu di negara yang telah mengisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan. Jelas sekali, sikap masyarakat kita sendiri menyebabkan segala usaha DBP untuk mengangkat kedudukan bahasa Melayu ini seringkali menemui jalan buntu atau berhadapan halangan serta cabaran besar. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Bahasa Kebangsaan pula memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran negara. Jadi, sepatutnya bahasa Melayu telah mencapai satu tahap di mana sudah masyhur sebagai bahasa ekonomi, bahasa ilmu maupun sebagai bahasa perpaduan tanpa sebarang masalah atau pertikaian. Tetapi, adakah ia benar-benar berlaku? Hakikatnya, pada hari ini masih ramai dalam kalangan warga negara, terutama pelajar yang tidak mampu memahami maupun fasih berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Jadi, kita perlu mengubah sikap supaya kita dapat memperbetulkan keadaan ini. Tugas dan tanggungjawab untuk memelihara dan memartabatkan kedudukan bahasa Melayu tidak boleh disandarkan di bahu DBP atau kerajaan semata-mata. Sebaliknya, kita sebagai warga negara perlu memainkan peranan dan memikul tanggungjawab secara bersama. Secara prinsipnya, setiap anggota masyarakat, sama ada orang Melayu, Cina, India maupun etnik lain, perlu menerima kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang wajib menjadi bahasa komunikasi utama kita. Kita boleh menggunakan bahasa ibunda masing-masing, tetapi keutamaan perlu diberikan kepada bahasa Melayu. Tambahan pula, sikap pelajar yang cuba membunuh bahasa Melayu ialah terlalu mementingkan bahasa Inggeris. Kita tidak menafikan kepentingan bahasa antarabangsa ini, tetapi janganlah sampai mengetepikan bahasa Melayu. Kita sepatutnya berbangga berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan, tapi malangnya, dalam banyak majlis dan mesyuarat masih menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya atau bahasa rojak. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Aziza. Ini secara tidak langsung menidakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Nabila kerana sudi berkongsi pendapat. Benar kata Cik Nabila tadi, kita sebagai warga negara perlu memainkan peranan dan memikul tanggungjawab secara bersama demi memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya,
Saudari ahli panel yang pertama, Cik Izzati, mungkin boleh berkongsi apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak berkuasa untuk memastikan bahasa Melayu terus digunakan dan diterima secara meluas. Terima kasih, Cik Moderator. Setiap punca mesti ada penyelesaiannya. Dalam usaha memastikan bahasa Melayu terus digunakan dan diterima secara meluas, terdapat beberapa langkah yang saya boleh bagilah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian serta memastikan warisan budaya dan identiti kebangsaan terjaga dengan baik. Yang pertama, pihak berkuasa perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan bahan pengajaran yang berkualiti, peningkatan latihan dan ujian dalam bahasa Melayu, serta menyediakan program penggayaan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Yang kedua adalah pihak berkuasa perlulah mengadakan kempen-kempen kesedaran untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi harian. Ini dapat dilakukan melalui pengiklanan, program-program bual bicara serta penggunaan media sosial dan platform digital yang lain untuk menyampaikan mesej dan penggunaan bahasa Melayu kepada masyarakat secara meluas. Yang terakhir adalah pihak berkuasa perlu menjaga dan memperkukuhkan institusi-institusi bahasa Melayu seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Institusi ini perlu diberi sumber yang mencukupi untuk terus melakukan penyelidikan, pengembangan dan standardisasi bahasa Melayu agar ia terus relevan dan sesuai untuk keperluan semasa. Melalui langkah-langkah yang saya beri ini, diharapkan bahasa Melayu dapat terus digunakan dan diterima secara meluas dalam masyarakat kita. Ini akan memastikan kelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan memperkukuhkan kesepaduan serta identiti negara kita. Itu sahaja daripada Cik Izzati. Baiklah, benar kata Cik Izzati bahawa langkah-langkah proaktif perlu diambil dengan segera sejak dari pelajar di bangku sekolah lagi. Baiklah, sebelum menutup tirai forum ini, izinkan saya bertanyakan soalan kepada ahli panel kedua kita iaitu Cik Ima. Soalan ini saya rasa agak sesuai dengan status Cik Ima sebagai seorang pelajar, tetapi mungkin agak tidak berkaitan dengan topik utama apabila kita menyebut tentang penggunaan bahasa Melayu sebagai media percakapan harian. Jadi, soalannya ialah bagaimana ingin memartabatkan pengaplikasian kemahiran komunikasi menggunakan bahasa Melayu terutamanya dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Silakan Cik Ima. Terima kasih Cik Moderator Majlis. Okey, di era globalisasi ini, ironinya penggunaan bahasa Melayu ini dipinggirkan terutamanya apabila berada di peringkat universiti. Hal ini kerana mahasiswa-mahasiswi mereka lebih terbuka dengan penggunaan bahasa Inggeris. Bukan itu sahaja, bahkan ianya menjadi trend dengan merojak bahasa asli. Ia menjadi cabaran berat untuk pensyarah-pensyarah bahasa Melayu untuk mendidik pelajar agar menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi dengan betul. Umumnya kita tahu sebagai seorang pelajar apabila berada di universiti, ia adalah tempat pelajar dari pelbagai kaum, bahkan terdapat pelajar dari pelbagai latar bangsa berkumpul. Ini menyebabkan bahasa Melayu tidak lagi asing dan bahasa Inggeris tidak lagi asing dan bahasa Melayu semakin tenggelam. Jadi di sini saya ingin fokuskan beberapa cara untuk mengaplikasi kemahiran bahasa Melayu agar bahasa rasmi ini tidak dilupakan. Okey, antaranya adalah peranan universiti itu sendiri dengan mengadakan lebih banyak program yang melibatkan kesusasteraan, contohnya seperti pertandingan syarahan, debat atau pidato. Ditambah dengan penyampaian hebah yang menarik, hal ini supaya dapat menarik minat pelajar-pelajar. Seterusnya dengan menyertai kelas atau kelab bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, universiti sering menawarkan kelas bahasa Melayu sebagai bahasa kedua atau bahasa asing dan juga terdapat kelab-kelab bahasa Melayu seperti kelab sastera bahasa Melayu. Tetapi dilihat masih ramai pelajar yang masih tidak tahu jika mereka sebenarnya boleh mengambil bahasa Melayu untuk tambahan subjek mereka ataupun menyertai kelab-kelab bahasa Melayu di universiti. Okey, cadangan saya jugalah untuk meningkatkan kemahiran seperti menulis, berbicara, membaca dan mendengar dalam bahasa Melayu. Kita perlu menggalakkan pelajar-pelajar untuk menyertai kelas tersebut, mungkin dengan mengiklankan di sosial media ataupun di laman iklan di portal rasmi universiti itu sendiri. Okey, seterusnya peranan pensyarah.
di peringkat universiti ini, majoriti pembelajaran diajar dalam bahasa Inggeris. Jika ada sekalipun yang pembelajaran yang menggunakan bahasa Melayu, mereka ini menggunakan bahasa Melayu yang tidak formal, iaitu dengan tiada tata bahasanya. Hal ini terjadi kerana pensyarah-pensyarah ini hanya mementingkan kefahaman pelajarnya terhadap mata pelajaran tersebut sahaja. Jadi sebenarnya pensyarah perlu lebih peka dengan penggunaan bahasa Melayu secara betul. Dan juga jika terdapat mata pelajaran yang boleh diajar dua bahasa, nasihat saya eloklah jika pensyarah itu menggunakan bahasa Melayu. Okey, sebenarnya jika hendak diuraikan lagi, saya rasa tidak cukup masa. Ini kerana masa sangat mencuri kita nampaknya. Walaupun ini tugas moderator, tapi tak apa. Jadi ingatlah bahawa bahasa itu adalah jiwa bangsa dan pembelajaran bahasa memerlukan ketekunan dan kesabaran. Tetapkan matlamat yang realistik dan amalkan bahasa Melayu secara konsisten dalam kehidupan seharian untuk melihat peningkatan bahasa Melayu anda. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih moderator majlis. Baiklah, terima kasih Cik Ima atas penerangan yang sangat mendalam dan menjadi suara kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Sebagai penghujung bicara, saya menjemput ke semua ahli panel untuk memberikan sedikit rumusan tentang mauduk perbincangan kita pada hari ini. Silakan ahli-ahli panel. Okey, oleh itu, rumusan bagi tajuk utama kita pada hari ini, saya berharap penggunaan bahasa Melayu terus meluas dalam negara kita. Kita harus bangga dengan bahasa negara kita, tidak perlu terlalu bergantung dengan bahasa asing. Negara masih boleh maju jika menggunakan bahasa ibunda. Sudah tiba masanya kita melahirkan keyakinan penuh terhadap bahasa Melayu untuk mendidik anak bangsa. Selain mengutamakan peranannya untuk menyatupadukan berbilang kaum dan etnik di negara ini, dan itu sahaja rumusan untuk saya pada hari ini. Terima kasih dari saya. Okey, oleh itu, apa yang dapat saya rumuskan daripada tajuk kita hari ini ialah bahasa adalah jiwa bangsa. Dan setiap bangsa yang merdeka perlu memelihara dan memartabatkan bahasa kebangsaan masing-masing. Justeru adalah menjadi tanggungjawab kita untuk terus mempertahankan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ingat, bertindaklah sebelum terlambat atau sebelum nasi menjadi bubur. Jangan sudah kecurian baharu mengunci pintu. Jika sikap kita tidak berubah sekaligus, gagal untuk meletakkan bahasa kebangsaan di tempat yang sewajarnya, pasti suatu hari nanti anak cucu kita hanya dapat membaca dalam buku sejarah bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia. Sama-samalah kita bermuhasabah dan renungkan perkara ini demi bahasa Melayu yang akan menelusuri kegemilangan bangsa dan negara ini. Itu sahaja yang dapat saya rumuskan untuk tajuk kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, sedikit rumusan daripada saya. Okey, bahasa Inggeris itu memang perlu dipelajari untuk penggunaan di zaman ini. Namun begitu penting untuk diingatkan bahawa keberlanjutan dan penghormatan terhadap bahasa Melayu adalah penting bagi identiti dan budaya Malaysia. Bahasa merupakan asas untuk memahami warisan budaya dan dapat memupuk kesepaduan dalam masyarakat. Oleh itu, perlu ada usaha untuk mempromosikan kepentingan dan penggunaan bahasa Melayu di kalangan remaja. Pendidikan dan kesedaran budaya dapat dimainkan peranan penting dalam membangkitkan semangat dan kecintaan terhadap bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, apa yang saya boleh rumuskan berdasarkan forum kita hari ini adalah fenomena bahasa asing di Julang ini memicu kebimbangan terhadap kelestarian dan penggunaan bahasa Melayu di dalam kalangan generasi muda. Oleh kerana itu, pentingnya bagi kita untuk memahami bahawa mempertahankan dan menghidupkan bahasa Melayu dalam lingkungan generasi muda. Penggunaan bahasa Melayu dalam aktiviti seharian sepatutnya diperkasakan. Orang tua, keluarga dan masyarakat secara tuntasnya perlu memberikan contoh yang baik dengan menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan seharian. Dalam rangka mencapai perkara ini, diperlukan usaha antara lembaga pendidikan, media massa, keluarga dan masyarakat secara keseluruhannya. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita semua dapat menjaga kelestarian dan keberlanjutan bahasa Melayu sebagai aset yang berharga bagi generasi yang akan datang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dalam berkongsi pendapat dan pengalaman mereka. Demikian tadi rumusan buah bicara daripada semua ahli panel tentang isu tolak Melayu utamakan Inggeris. Tuntasnya, semua pihak perlulah mengambil serius tentang isu yang diperkatakan hari ini dan bekerjasama bagi mengekalkan keindahan dan keagungan bahasa Melayu seperti kata pepatah, terapung sama hanyut, terendam sama basah. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu tolak Melayu utamakan Inggeris. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu bahasa, selanjutnya membantu mengekalkan keupayaan dan keagungan bahasa Melayu untuk berdiri sama tinggi di persada antarabangsa. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi di lain masa bersua lagi.
Pergi ke kedai silalah beratur untuk kita membeli tapai. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum yang bertajuk Tolak Melayu Utamakan Inggeris. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.